Assalamualaikum. Hai, berjumpa kita lagi pada hari ini. Selamat tahun baru 2020 dan aku rasa hari ini aku nak bercerita tentang cara kita nak kira gaji kita untuk membuat loan rumah. So maknanya gaji kita 3,000 contohnya sebulan, berapa harga rumah yang sesuai dengan gaji kita dan berapa kadar maksimum bayaran bulanan. So apa kata kalau aku ceritakan dan kongsikan berkenaan perkara ni, dia tak exact, maksudnya tidak tepat, tetapi itu orang kata perkiraan kasar supaya kita boleh bersedia untuk membeli rumah nanti. So mungkin perkara ini berguna kepada fresh graduate ataupun mereka yang baru bekerja, yang mungkin berfikir untuk memiliki rumah idaman tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk saving ataupun cara untuk kita lulus loan kita. Jadi apa kata kalau aku kongsikan bersama anda boleh tengok. Aku rasa aku boleh buat calculation ni kepada anda semua. So apa yang penting untuk kita kira gaji adalah, first sekali kita perlukan tahu gaji pendapatan kita setiap bulanan. Maksudnya gaji, kalau nak tengok berapa gaji kita sebulan. Gaji sebulan. So gaji sebulan, contoh gaji sebulan adalah RM3,500. Itu gaji kita RM3,500 sebulan. Kemudian daripada gaji itu akan ada, kita perlu tahu gaji bersih. Gaji bersih ni tolak KWSP, EPF, so gaji bersih ni adalah yang dah ditolak KWSP, SOCSO dan sebagainya lah. So kita perlu tahu gaji bersih. So contoh gaji bersih, kita ambil gaji kasar ni, gaji sebulan ni kita ambil RM3,500, tolak dengan mungkin tolak SOCSO dan sebagainya ni mungkin tolak RM300. So balance kita adalah RM3,200. Ini adalah gaji bersih lah. So ni adalah gaji bersih. So gaji bersih ni yang kita akan gunakan untuk kira kita punya loan lah, macam mana daripada segi bulanan dan sebagainya. So kita perlu tahu DSR. Basically DSR ni adalah debt service ratio. So debt service ratio ni adalah nisbah khidmat hutang. Maknanya antara gaji kita ni akan ada satu portion, ini adalah maksimum untuk kita gunakan untuk bayar loan pada setiap bulan. Jadi DSR ni dia berbeza-beza lah. Setiap bank dia ada dia punya, dia very detail lah dia punya perincian DSR dia, dan setiap bank berbeza. So basically dia DSR ni between 40% up to 70%, 80%. Tapi itu by case lah, by cases. Contohnya, tapi kalau kita nak tengok, kita boleh tengok secara, orang kata secara average-nya selalunya kita kira 60% lah. So kita kira 60% darab dengan gaji bersih, darab dengan gaji bersih. Okay, so 60% out of 3,200 sama dengan 3 set no. $1,920. So kita ambil 60% ni sebab dia average untuk memudahkan. So jadi kita ambil lah 60% darab dengan gaji bersih kita. Contoh macam gaji bersih kita 3,200 dah 1,920. 1,920 ni, okey, kalau nak tahu 1,920 ni adalah basically kita punya share rough lah. Roughly adalah itu adalah maksimum bulanan kita untuk kita bayar kepada bank. Maksudnya daripada 3,200, 1,900, 3,200 tu adalah gaji bersih kita. 1,920 ni kita layak, kita boleh bayar bulan-bulan kepada bank. Maksudnya loan kita boleh cecah 1,920, tapi that's the maximum lah sebab kita ambil tadi 60% kan. So daripada sini RM1920 ni kita boleh check. Okay,
kita boleh kirakan apa lagi komitmen bulanan kita, yang hutang-hutang yang ada kepada bank, contohnya hutang kereta ataupun hutang motor, yang mana yang melibatkan siklis. So siklis, yang masuk dalam siklis, yang ada data dalam siklis. So mungkin kita bayar kereta, kita katalah bayar kereta RM400, ini adalah kereta. Kemudian satu lagi mungkin kita ambil RM200, ini adalah PTPTN. Okey, so kita akan tolak komitmen ni daripada ini adalah loan yang kita boleh tengok sebagai rekod di dalam siklis. So ini loan yang ada dalam siklis. So maknanya 1920 tolak RM400 tolak RM200 sama dengan 19 tolak 600 1320. So basically loan kita boleh pergi ke 1320. Maknanya so macam mana kita nak kira harga rumah yang bayar bulanannya 1320? Macam mana kita nak kira? Okey, untuk kita kira ni, aku suggest sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk kita kira. Untuk kita dapat gambaran kasar, gambaran awal untuk kita plan macam mana kita nak beli rumah dan sebagainya. Jadi aku ingin cadangkan korang, kalau boleh korang guna Loan Street. So masuk je ke loanstreet.com.my, lepas tu ambil tools, lepas tu cuba tengok home loan eligibility quick check, macam yang aku tunjuk ni. So masuklah monthly net income ni. Monthly net income ni maksudnya adalah gaji bersih lah. So masukkan gaji bersih Contoh kita kira tadi 3,200 kan. Okey, credit card balance tak ada. Existing monthly loan repayment kita kata tadi adalah sebanyak 400, 200, 600 selama. Okey, tenure ni berapa lama jumlah tahun pinjaman yang kita boleh buat. So basically maksimum kita boleh buat loan adalah selama 35 tahun dan maksimum umur adalah 70 tahun. Maksudnya kita boleh pinjam sehingga umur 70 tahun. Dan tempohnya 35 tahun lah maksimumnya. So maknanya kalaulah anda berumur 36 tahun, secara mudahnya anda tak boleh buat loan selama 35 tahun lah, sebab dia dah exceed, dah lebih daripada 70 tahun bila loan nanti settle. So maknanya kalau anda umur macam saya 27 tahun, 28 tahun, anda boleh go for 35 years maximum loan punya masa lah. So kalau lah anda umur 30, anda masih boleh buat 35 tahun sebab loan anda akan berakhir pada umur 65. Dan kalau anda umur 40 tahun, mungkin anda boleh buat loan selama 30 tahun saja. Maksudnya sebab had umur untuk selesai loan tu adalah umur 70 tahun. Jadi kita masukkan, sebab kalau contoh fresh grad macam saya ni, kita boleh masukkan 35 tahun. Interest rate sekarang ni agak rendah interest rate. Kita boleh letak je lah 3.5%. So kita tekan calculate. So bila kita calculate ni, dia lebih kurang je lah yang kita punya ni tadi. So kalau tengok dekat sini, max indicative home loan memang maksimum rumah yang kita beli adalah 396,000. So ini maksimum berdasarkan daripada rough punya ni. So kita boleh baca, kita kata mungkin paling mahal rumah kita beli 370,000, 350,000 to be safe. Ni maknanya senang lah loan, mudah lepas sebab kita tahu kita punya kelayakan. Tapi kalau untuk lebih detail, go deep and calculation semua, boleh kita check dengan bank. So kalau ada kawan-kawan bankers ataupun anda mempunyai ejen hartanah dan anda betul-betul berminat untuk beli rumah tersebut, mereka akan bantu anda untuk dapatkan kiraan yang lebih exact lah. So maknanya kita akan gunakan bankers dan kirakan untuk anda. So basically that's the idea. So aku rasa paling mudah anda boleh gunakan Loan Street lah, loanstreet.com.my. Jadi aku rasa itu sahaja. So maknanya dengan gaji RM3,200, RM3,500,
komitmen bulanan sebanyak RM600, bayar kereta dan bayar PTPTN, total komitmen bulanan adalah RM600. Ini komitmen yang ada dalam Sikris. Jadi dengan begitu aku layak untuk membeli rumah yang berharga sehingga RM396,000. So itu the maximum lah. Selalunya kita ambil lebih rendah. Aku harap benda ni boleh membantu korang dalam mencari idea ataupun cara ataupun mencari pendapatan tambahan. Kalau contoh nak beli rumah RM500,000, berapa yang kita perlu? So basically that's the basic guideline for you to know how to calculate your income to get a house lah. So aku rasa itu saja yang aku boleh share pada kali ini. Mungkin pendek. Tapi aku harap azam baru, mungkin ada azam baru tahun ni yang ingin membeli rumah dan sebagainya. It's okay, boleh teruskan, cuba kira tengok. Kalau tak faham, no problem, boleh PM aku tanya. Aku cuba bantulah apa yang aku tahu. Setakat mana yang aku tahu, aku bantu. Dan aku harap yalah, semua orang dipermudahkan urusan. 2020 bukan tahun yang agak mencabar kepada kita semua. 2021 mungkin kita dah mula adapt dengan keadaan ataupun norma baharu pada hari ini. Jadi aku doakan agar semuanya berjalan lancar. 2021 menjadi satu titik mula untuk kita mendepani cabaran-cabaran yang telah kita lalui pada 2020 dan segala urusan kita dipermudahkan. Ramai kawan-kawan aku yang dah hilang kerja dan sekarang tengah mencari kerja dan juga berniaga. Jadi aku doakan hampa semua yang melihat video ni agar dimudahkan urusan dan 2021 menjadi tahun yang lebih baik daripada 2020. Semoga berjaya dan kita jumpa lagi. Jangan lupa klik like, share dan subscribe bros. Bye bye. Assalamualaikum.